Saya Siti Nazira binti Muhammad Syahimi. Nombor matrik 10 DLS 19F 1092. Soalan pertama. Jawapan untuk soalan pertama. Jawatan yang boleh ditawarkan oleh syarikat Jabil adalah supervisor ataupun penyelia. Job description ataupun deskripsi kerja. Seorang penyelia bertanggungjawab terhadap prestasi pasukan yang memberikan tekanan di atas dan di luar tahap yang mungkin dialami sebagai ahli pasukan. Seorang penyelia dibebankan dengan tanggungjawab untuk pasukan dan prestasi keseluruhannya. Tanggungjawab kerja sebagai supervisor. Yang pertama, membantu tim untuk capai matlamat. Kedua, pastikan pekerja dilatih dengan betul. Tiga, menjadualkan waktu kerja. Menyelaraskan penggiliran pekerjaan dan latihan. Kena pasti dan selesaikan masalah di tempat kerja, termasuklah kelewatan ataupun ketidakhadiran pekerja. Seterusnya, sediakan laporan dan kemaskini aktiviti kepada pihak pengurusan. Dan akhir sekali, membantu dalam aktiviti pengambilan pekerja dan pemecatan. Seorang penyelia perlukan kelulusan daripada pihak pengurusan untuk melakukan sebarang aktiviti pengambilan pekerja ataupun pemecatan pekerja. Gaji purata untuk supervisor adalah sebanyak RM1,946 sebulan. Kelayakan supervisor: yang pertama, pengurusan kualiti, penyeliaan, mengesan perbelanjaan belanjawan, pengurusan keselamatan dan kaki tangan, pengurusan prestasi dan mampu untuk memupuk kerja pasukan dan pembangunan diri serta boleh memberi maklum balas. Spesifikasi kerja. Kemahiran dan kompetensi penyelia harus mempunyai beberapa kualiti penting untuk berjaya menjadi penyelia. Yang pertama adalah kepimpinan. Supervisor memiliki kemampuan untuk memimpin bagi menangani masalah dan kepribadian pasukan. Yang kedua, penyelesaian konflik. Keupayaan untuk menangani rubutan secara proaktif. Kemahiran interpersonal, mampu untuk menguruskan pekerja. Seterusnya, kemahiran pengurusan masa, memperuntukkan masa sendiri dan masa pasukan dengan betul. Kebolehan menyelesaikan masalah, mampu untuk menyelesaikan masalah yang tak dapat dielakkan dan cari solution yang terbaik. Dan akhir sekali adalah kemahiran teknikal. Mahir dalam menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Akhir sekali, keperluan pendidikan, pengalaman dan penyiasan. Mempunyai diploma atau setaraf dengannya. Yang kedua, mempunyai ijazah sarjana muda dalam perniagaan ataupun pengurusan. Dan akhir sekali, mempunyai pengalaman dalam industri dan pengurusan. Sekian, terima kasih. My name is Nazim Hanajiha binti Manasih. My number matric is 10LS19F1210. So, I want talking about disadvantage of internal and external recruitment. Firstly, about disadvantage of internal recruitment. It creates conflict among colleagues. In any situation, it can be difficult to embrace a new boss. Hiring internally can cause hard feeling among coworkers who cannot adjust to the new shift in roles and responsibilities. Second, leave a gap in the existing workforce. While internal recruitment is an effective to fill new roles, is almost always leave a vacancy. Thirdly, limit pool of application. May need to look outside of the company to find someone very specific of technical skill set.
Fourth, result is an inflexible culture. This type of inflexible culture may bring out the worst in your workspace because change can be seen as a threat to how they have always done things. Disadvantage of external recruitment: higher risk. The external recruitment process can attract candidates who are not relevant or worthy of the open position. Since maximum candidates are total strangers to the recruiter, the risk of bringing a misfit on board cannot be ruled out completely. Second, greater cost. All of the aspects of the recruitment process are time-consuming, tedious, complicated, and costly. Thirdly, time-consuming. The biggest downside of an external recruitment drive in the time taken to fill open position. Recruiters receive hundreds of resumes for every open position, and screening them take up a lot of time. Fourthly, possibility of maladjustment. It is possible that your new hires may not be able to adapt to their new working environment and break the ice with their new team members. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Adila binti Abdul Wahab. Nama Matrix 10 DLS 19F1049. Ya, saya nak cakap pasal yang soalan nombor 3, iaitu bincangkan proses pengambilan yang dilakukan oleh Ismail. Proses pengambilan ni dia adalah satu proses untuk mencari dan menarik minat pemohon yang berkebolehan untuk bekerja. Objektif pengambilan yang akan dilakukan oleh Ismail adalah untuk meningkatkan jumlah pemohon pekerjaan dengan kos minimum, untuk meningkatkan kecekapan proses pemilihan yang menyaring dan meningkatkan pemohon yang tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat, dan juga untuk memastikan organisasi ini mematuhi pengambilan perundangan dan peraturan. Dalam proses pengambilan ini, dia ada dua kaedah. Kaedah pertama adalah pengambilan dalaman. Pengambilan dalaman ni dia merujuk kepada mengisi jabatan kosong dalam tenaga kerja organisasi yang ada. Ismail ni dia haruslah memberitahu pekerja mengenai kekosongan tersebut melalui notis, papan buletin, penerbitan organisasi, ataupun melalui email Kemudian Ismail ni juga dia mesti periksa carta organisasi tu untuk melihat kesesuaian kenaikan pangkat pekerja. Kaedah yang kedua adalah external recruitment ataupun pengambilan pekerja luaran. Pengambilan pekerja luaran ni dia adalah pengambilan pekerja yang di luar organisasi. So, apabila Ismail ni dia memilih pengambilan luaran, Ismail dia akan memperoleh persepsi baru. Bermakna calon luaran ni dia boleh menjadi sumber idea baru, pandangan segar dan kepelbagaian bagi syarikat tu. So, pengambilan luaran ni lah yang akan digunakan oleh Ismail untuk proses pengambilan pekerja. Nama saya Khairunisa binti Muhammad Hilmi. Nama matrik 10 DLS 19F1047. Soalan nombor 4. Apa yang syarikat tu perlu buat untuk dia menarik bakat? Syarikat ni dia boleh mengambil bakat daripada pengambilan luar, macam lulusan baru, fresh graduate untuk syarikat tu lah. So, syarikat ni
bila dia ambil fresh graduate, dia akan dapat memupuk nilai budaya unik daripada pekerja tu sampai dia jadi pekerja yang syarikat nak. Dia ni fresh graduate, so dia tak ada pengalaman. So syarikat ni dia boleh memupuk pekerja tu sampai dapatlah pekerja yang macam mana, pekerja yang syarikat nak. Tapi bila kita ambil pengambilan luar ni, mestilah kita pun tahu kan syarikat tu, organisasi tu dia akan lemah sikit lah. Sebab apa? Sebab kita kena didik daripada awal. Dia akan makan masa sikit lah kan. Dia dapat sesuaikan diri dengan budaya dan dia dapat bina kemahiran yang diperlukan syarikat lah. Kalau kita ambil pekerja yang dah banyak pengalaman, mesti dia bawa pengalaman tu masuk ke dalam syarikat kita balik kan. Dia akan bawa macam kebudayaan dia tu, budaya dia tu masuk dalam syarikat tu balik. So kita payahlah sikit nak pupuk dia kan. Dia daripada syarikat lain, pengalaman dia macam lain sikit. So bila dia masuk dalam syarikat ni, pengalaman dia bawa tu juga. So kita payahlah nak dapat pekerja yang macam yang syarikat nak. So kalau syarikat ni dia nak ambil pekerja daripada lulusan baru, apa yang dia kena buat, dia boleh menjemput pelajar fresh graduate pelajar masuk dalam syarikat tu dan bagi tahu struktur syarikat tu macam mana, apa yang syarikat tu buat, dan pelajar tu dia boleh berinteraksi dengan pihak terpenting dalam syarikat tu. So nanti pelajar tu tahulah syarikat ni buat apa syarikat ni nak, apa yang misi syarikat tu, apa yang syarikat tu buat kan. So senanglah nanti kalau dia berminat nak bekerja dekat situ, dia akan pilih interview nanti dekat situ kan. Untuk soalan nombor 5, iaitu kaedah yang akan digunakan oleh Ismail. Kaedah yang boleh digunakan oleh Ismail untuk mengisi kekosongan jawatan adalah melalui pengambilan langsung, media sosial dan kerjaya ataupun kerja kosong. Bagi pengambilan langsung, Ismail dia boleh meletakkan kekosongan notis ni di papan kenyataan ataupun laman web syarikat dengan maklumat pekerjaan. Seterusnya, media sosial. Media sosial seperti Facebook ataupun Twitter account ni, dia menjadi alat yang berjaya dalam merekrut pekerja baru. Yang last kali, kerjaya ataupun kerja kosong ni, dia adalah di mana majikan, perekrut dan institusi pendidikan dia memberi maklumat kepada bakal pekerja. Terima kasih. Okay, disadvantage dan advantage untuk group decision making. Advantage group decision making ni, yang pertama dia akan dapat banyak maklumat sebab bila kita duduk dalam grup, satu grup tu dia ramai kan, dia ada 5-6 orang grup, tak pun 2-3 orang grup. So dia akan dapat banyak maklumat lah. Dia tak duduk dalam satu kotak. Kalau kita duduk seorang-seorang kan, kita akan berfikir dalam kotak tu saja, kita tak keluar daripada kotak. So kita tak dapat banyak maklumat sebab kita hanya seorang-seorang. Tapi bila kita bekerja dengan kita duduk dengan ramai orang dalam syarikat tu, dalam kumpulan tu, kita akan dapat lebih banyak maklumat yang tak terjangkau di fikiran kita. Yang kedua adalah diversity of views, macam banyak pandangan. So bila kita ada banyak maklumat, kita akan ada banyak pandangan yang berbeza. Macam orang ni nak macam ni, orang ni nak macam ni, orang ni nak macam ni. Bila kita gabung, dia akan meletup lah kan. So itu yang kedua. Yang ketiga adalah greater acceptability. Greater acceptability ni macam penerimaan yang banyak, penerimaan yang bagus. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita berfikir kita ada idea kita sahaja,
So mestilah kalau kita buat idea kita akan terima idea kita tu, sebab kita yang buat idea tu kan. Tapi bila kita duduk dalam kumpulan, bila kita zahirkan idea kita tu, kita bagi tahu apa yang idea kita yang ada tu, orang lain dapat terima. Banyaklah orang yang akan terima dalam kumpulan kita tu kan. Banyak orang yang akan terima. Kalau dia tak terima pun, maybe dia akan bagi idea yang lagi baik untuk kita. So penerimaan yang bagus lah, penerimaan yang baik. Itu adalah advantage group decision making. Disadvantage group decision making yang pertama, dia akan memakan masa. Memakan masa ni contohnya bila kita ramai-ramai dalam grup kan, bila kita ramai-ramai, kita bincang satu tajuk tu, ada banyak idea, so kita susah sikit nak dapat kesimpulan untuk idea yang, untuk tajuk yang kita bincang tu. Sebab apa? Kita ada banyak idea untuk kita pertimbangkan. Itu akan memakan masa lah. Sebab kita dalam berkumpulan, kita kena pertimbangkan semua idea yang kita dapat tu untuk kita buat satu kesimpulan, kesimpulan untuk satu tajuk kita tu. Macam tu lah. Yang kedua adalah compromise decision. Compromise decision ni macam sebab apa dia duduk dalam disadvantage? Sebab kompromi ni, bila kita duduk dalam satu kumpulan, contoh bila kita tak suka idea orang tu kan, kita tak suka idea orang tu, tapi ramai, macam majority suka idea orang tu, setuju dengan idea orang tu, tapi kita tak suka, kita ada pendapat kita sendiri. So bila majority, mestilah dia pilih majority kan, mestilah dia pilih idea tu, sebab majority suka, setuju dengan pendapat tu. Siapa yang nak dengar kita kan? So kita pun terpaksa nak setuju dengan pendapat tu, sebab majority, sebab kompromi. So bila kompromi decision duduk dalam keburukan ni, maksudnya kita buat keputusan tu tanpa rela hati. Kita tak berkompromi, kita tak bersetuju dengan keputusan tu dengan rela hati. Itulah sebabnya keburukan decision making, group decision making. So yang ketiga adalah individual domination. Individual domination ni macam contohnya kita duduk dalam satu kumpulan tu, ada 5 orang. 5 orang ni, dalam 3 orang ni dia aktif. 3 orang ni aktif, buat apa-apa pun depa yang paling menonjol. Yang 2 orang lagi tu kadang buat kerja, kadang tak buat kerja. Contoh 3 orang tu rajin buat kerja kan, ataupun 3 orang tu banyak pengalaman. So 3 orang tu lah yang menonjol, yang selalu buat kerja, yang buat tu buat ni kan. Yang 2 orang lagi tu macam kabur, macam kadang tak function, kadang function kan. Itulah keburukan group decision making ni. Dia ada yang buat kerja, ada yang tak buat kerja. Macam tu lah yang ketiganya. Sekian, terima kasih.